dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada Al-Musannif Al-Allamah Al-Marhum Dr. Yusuf Al-Qadhawi pengarang kitab yang kita talaki Nahwul Haram Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, tanah fungsi, tanah imam, tanah kuasa surau, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama rafa'kan syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan dan nikmat masih lagi diberikan ruang hidup kepada kita pada hari ini, pada pagi yang baru. Dan alhamdulillah kita terus melakukan yakni dengan membalas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh kesedaran nikmat ini betapa besarnya anugerahnya, maka terus kita melakukan ketaatan kewajipan kita di pagi hari kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan terus tergolong di kalangan golongan yang akan menafikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-halal wal haram bil Islam, dan tajuk kita pada pagi ini halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Kita akan sambung lagi tentang barunya kita berhenti pada sambungan aurat wanita, apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Dan pada malam baru kita memberikan satu kata-kata Syekh Mutawalli Syahrawi. Orang tanya dia, kenapa perempuan Islam ini kita tidak boleh bersalam dengan dia. Ajnabi tidak boleh bersalam dengan mereka. Maka Syekh Mutawalli Al-Marhum menjawab, yang bertanya ini adalah orang British, orang Britain. Maka dia kata kepada orang Britain tersebut, adakah kamu pernah bersalam dengan Queen Elizabeth? Bukan almarhumah dia keturunan Allah alam Yahudi ya. Jadi dia pun lantas menjawab, kami tidak boleh bersalam dengan Queen Elizabeth. Mengikut perlembagaan Britain, hanya ada 7 golongan sahaja yang layak bersalam dengan Queen tadi. Kami rakyat ini tak boleh bersalam. Macam tu ya. Jadi kalau dalam perlembagaan negara kamu sendiri tidak boleh dibenarkan bersalam dengan raja. Dan raja itu pula orang perempuan. Jadi soalan kamu kepada saya,
tidak boleh bersalam dengan orang perempuan Islam yang bukan ajnabi. Dan yang boleh bersalam adalah 7 orang saja, ikut perlembagaan. Maka kami juga ada perlembagaan kami sendiri, yakni perlembagaan Al-Quran Al-Karim. Ada juga golongan yang dibenarkan bersalam, iaitu seramai 12 orang. 12 orang dibenarkan bersalam dengan perempuan tersebut, ya. Ikut perlembagaan kita, perlembagaan Al-Quran. Perlembagaan Al-Quran ni siapa punya? Allah Ta'ala punya. Dia sudah sebut 12 golongan yang boleh bersalam, menyentuh ataupun bersalam dengan wanita. Ayat ini yang telah kita baca baru ni, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka ataupun bapa mereka. Ayat ini telah membuat pengecualian dari larangan ini kepada 12 jenis orang. 12 tadi, 12 orang, 12 jenis orang. Siapa di antara mereka yang diberikan pengecualian, yang boleh melihat? Yang pertama adalah suami mereka. Suami mereka, iaitu seorang lelaki boleh melihat tubuh isterinya, begitu jugalah isterinya boleh melihat tubuh suami. Dalam satu hadis Nabi kata, ihfaz aurataka illa min zawjatika, jagalah auratmu kecuali kepada isterimu. Untuk kita para suami, jadi di hadapan orang lain kena jaga, kecuali kepada isterimu. Kecuali kepada isterimu. So sebaliknya pun sama, kepada isteri pun sama, jagalah auratmu kecuali kepada suamimu. Cuma yang isteri ni atau perempuan, dia ada 12 lah yang dibenarkan, dikecualikan. Yang kedua, lelaki yang kedua, siapakah yang boleh melihat lagi? Yang kedua adalah ayah mereka, bapa kandung. Termasuk dalam kumpulan ini adalah datuk sebelah ayah ataupun ibu. Daripada ayah ni usul ke atas. Daripada ayah dia naik kepada tuk, dia ranking sama. Dia macam taraf wali, kan? Kalau ayah tak ada, ganti dia dengan tuk. Sebelum turun kepada bapa saudara, adik-beradik lelaki, dia pergi dulu kepada tuk tadi. Dan kelayakan pusaka pun sama. Kalau bapa tak ada, tuk masih ada, kelayakan mereka ini sama bahagiannya 1/6. Yang ranking sama. Dan nama mereka ni pun wali mujbir. Bapa dengan tuk. Ada tak bapa? Bapa dah meninggal lama. Siapa ada? Tuk. Tuk jadi wali. Dan walaupun tuk dah tua, apa sajalah, tuk lah jadi wali. Dan kedudukannya wali mujbir. Hal lain tu dah wali yang jauh. Ini ranking ayah dengan datuk. Ustaz, tanya. Ya. Kira datuk ni ada dua, satu datuk sebelah ayah, satu datuk sebelah mak. Macam mana tu? Datuk yang sebelah mak dia, satu datuk sebelah ayah dia. Macam kita, cucu kita kan ada 2 datuk. Iya. Satu datuk sebelah lelaki, satu datuk sebelah mak. Sama taraf. Sama taraf untuk jadi wali. Tak, wali tak. Wali laki-laki saja. Wali jalur laki je, kan? Belah ayah saja. Ayah kepada ayah, kan? Dia bukan belah ibu, bukan belah isteri dia, kan? Dia mesti jalur kepada lelaki, kan? Cuma bahagian aurat tadi dia sama kata. Aurat dulu boleh, kan? Belah ayah pun okey, belah mak pun tak, kan?
Jadi ayah mertua, ayah mereka seperti termasuk jugalah datuk sebelah ayah dan juga datuk sebelah ibu. Bak wali sikit je beza. Wali semuanya lelaki. Yang ketiga ayah mertua. Ayah mertua dianggap seperti ayah sendiri juga pada isteri. Bila dah berkahwin dia sahaja dengan anaknya, maka ayah mertua itu adalah seperti ayah sendiri. Hukumnya kalau contoh nikah lama, meninggallah suami dia, boleh tak dia berkahwin dengan pak mertua dia? Ayah suami dah meninggal, yang adanya ayah dia, yang ni pak mertua. Pak mertua pula yang handsome. Bukan dengan pula kat ayah mertua. Nikah nyedek dia kata. Ayah mertua pula single lama dah. Sudah jam. Jadi macam mana pun tak dapat, dia kekal mu'abbadan selama-lamanya. Dia tidak boleh nak cilok-cilok kau. Kakak ngerti tu dia lah. Dia tidak boleh. Sama dengan mak lah, mak mertua. Walaupun dah bercerai hidup ataupun cerai mati sama. Ni cerai hidup kata-kata. Dia dah bercerai dah dengan anak saya, tapi mak mertua dia ni muda. Ada muda awal pula tu, muda lama, comel, cun pula. Abi perkataan semua dekat dia. Jadi kita pula menantu tua sikit, lebih kurang bayu umur. Jadi kita dah bercerai dengan anak dia, boleh tak berkahwin dengan mak dia? Nak kenai ke mana pun tetap carilah mak lagi. Cari mak mertua. Tak boleh cinta saya pada mak mertuaku. Jangan buat pasal yang buat tajuk drama. Kalau nak saling tikar pun adik-adik boleh. Dia kakak meninggal, dia ambil adik, itu tak apa, boleh. Cuma kena ambil edah lah. Kalau bercerai hidup kena ambil edah. Cerai mati pun sama lah. Jangan pula dia cerai hidup, dia bercerai dengan kakak dia, tiba-tiba dia nak kahwin dengan adik dia. Tak nyampe-nyampe dalam masa edah kakak dia ni pun nikah dengan adik. Lepas nikah sebulan, dia rujuk balik dengan kakak dia. Dapat dua dalam masa edah. Maknanya dia himpun dua beradik dalam satu masa. Hukumnya tak boleh. Itu kalau orang tanya kita, saya selalu sebut edah untuk orang lelaki salah satu itu dia lah. Edah untuk orang lelaki. Kalau orang tanya kita, lelaki ni ada edah tak? Ada. Jawapan ada dulu. Jawapannya ke mana tu tetap kena ingat. Mana ya? Edah orang lelaki. Edah daripada berkahwin lain. Yakni kalau dia nak bernikah dengan dua beradik, dua beradik himpun tak boleh. Lopeh salah satu. Bila lopeh dulu, maka kena tunggu habis edah kakak dia, baru boleh nikah adik dia. Dia tak boleh nikah dengan adik dalam masa edah. Sebab dalam masa edah, kakak dia tu masih dikira isteri dia. Itu sebab ada nafkah edah. Ada nafkah yang wajib diberikan oleh si suami walaupun masa bercerai. Kalau kakak dia ni ada haid kan, maka eddahnya selama 3 kali suci. Kalau kakak dia ni dah habis, dah menopause, tu menopause haji. Menopause orang lelaki. Jadi kalau dah menopause berapa lama? Berapa lama maklum? 10 bulan 10 hari. 10 hari tu tak ada. Dia 3 bulan saja. Bagi wanita yang sudah habis haidnya, maka eddahnya selama
3 bulan sahaja. Yang ada 10 hari ni bila? Yang ada perkataan 10 hari tu bila mana iddah si mati. Bila suami meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari. Baru keluar perkataan 10 hari tu. Ya. Dia selalu sebut 3 bulan 10 hari Ustaz. Tak ada 3 bulan 10 hari tu. Yang adanya 4 bulan 10 hari. Ada soalan tu? Itu yang ketiga. Yang keempat, anak lelaki mereka termasuk cucu, cici, piu, oneng, mentenek. Ya. Anak lelaki, cucu, cici sama. Ya. Cucu tu pun boleh salam dengan tok dia. Ya. Tu perempuan lah. Cici dia boleh bersalam dengan yang perempuan dia. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Mana boleh tengok cucu tak pakai baju depan nenek, okey. Tak ada masalah, boleh. Nenek tak pakai baju pula. Nek tak pakai baju ke nek? Kau cucu dek. Jangan tak pakai baju sungguh. Adalah aurat rambutnya lah kan. Baju pakai, rambut tadi. Kadang-kadang baju kelawar malu kan. Kelawar tahu je lah, dia punya buka dia tu. Dapat cucu pula umur 40. Tak efek. Tengoklah usia tu. Kau setakat cucu koci. Istilah cucu ni biasa kan koci-koci. Dah tua tak panggil cucu ke? Cucu lagi tapi segan nak sebut. Tu siapa tu ni? Pula cucu saya Ustaz. Umur 40. Biasa 40 ni anak kan. Tapi ialah tetap cucu lah. Dah tua. Maknanya kita tu umur dah dekat 100 lah tu. Itu yang keempat. Yang kelima, anak suami mereka dari isteri yang lain. Ini dia dah jauh sikit. Dia takut mudah tak ingat. Ini yang jadi orang tanya, boleh tak anak teri, mak teri, bapa teri kan? Anak suami mereka, iaitu dari isteri lain. Anak suami dari isteri lain, kerana pergaulan dengan mereka dianggap hukum darurat yang selalunya berlaku, dan kerana isteri itu dianggap kedudukannya seperti ibunya, yakni ibu tiri juga di dalam rumah. Imam Al-Qurtubi berkata, disamakan antara semua mahram pada pendedahan perhiasan, tetapi berlaku perbezaan martabat mereka mengikut jiwa manusia, dan khilaf martabat berkenaan dengan pendedahan untuk mereka. Apa yang harus didedahkan kepada ayah kemungkinan tidak harus didedahkan kepada anak lelaki suami. Pendedahan itu maksudnya terdedahnya perhiasan tadi. Mungkin dedah kepada ayah lain dengan kepada anak yang tiri tadi. Kita ni perempuan ada anak tiri, anak suami dengan isteri lain. Isteri sudah meninggal ke ataupun bercerai hidup ke. Jadi kita ni isteri baru kepada suami kita yang ada anak. Jadi anak tu pula kalau besar, kata Imam Qurtubi, dia punya beza sedikit dari segi apa tadi tu, pendedahan yang harus didedahkan. Hak ni mungkin semua dengan suami okey lah. Dengan anak tiri ni harus juga dijaga walaupun dibenarkan. Kalau anak tiri tu kecil, lainlah kan. Kalau dah besar maka kena jaga sedikit walaupun tak ada masalah halal. Yang keenam, saudara lelaki mereka. Yang saudara lelaki maksudnya adik-beradik kandung, saudara kandung sebelah ibu ataupun ayah, adik-beradik kandung. Yang si ibu sebapa, si ibu sebapa tidak ada masalah. Anak saudara lelaki, anak saudara, anak buah saya. Anak buah ni pun kan istilah kita di sini agak jauh.
Ada yang sepupu, ada yang sebab macam-macam lah, jauh tapi panggil anak buah lagi. Tuan-tuan kena tengok balik, ni anak buah ni anak saudara ke anak buah jauh kan? Sebab istilah kita di sini kita pakai anak buah semua. Tu anak buah saya Ustaz. Oh, anak buah, anak saudara ke? Bukan, anak jauh lah. Tapi masih pakai anak buah. Jadi sekali yang betul-betul dibolehkan adalah anak saudara betul-betul. Adik-beradik kita anak dia kan, adik-beradik suami kita anak dia. Anak saudara lelaki kerana adanya perharaman abadi, perharaman selama-lamanya di antara seorang lelaki dengan ibu saudaranya sebelah ayah yang dipanggil ammah. Pak saudara, amu. Tu amu tu, amu ni pak saudara. Pak saudara kita, adik-beradik kita. Kan, kita ada anak, nah tu Pak Long, ini Pak Ngah, ini Pak Jab. Jadi hubungan tu kekal sampai kiamat. Inilah pak saudara kita, tidak akan putus. Walaupun bergaduh macam mana sekalipun, dia sama seperti adik-beradik, dia tidak akan putus. Adik-beradik pun boleh putus kan? Itu putus tu, itu saja cari nah. Saja tak nak ke syurga, qat'u rahmi la yadkhul jannah. Siapa yang putuskan hubungan tali silaturahim tidak akan mencium bau syurga. Dan terdosa yang paling besar tentang memutuskan tali silaturahim adik-beradik kan, pak saudara bergaduh. Pak saudara ialah mati abang dia, dia anak seorang lelaki contoh. Jadi pak saudara ni ingat dia dapat harta besar kau, dia pun belasah awal-awal, sedangkan dia tak dapat. Sebab apa? Dihalang oleh anak lelaki. Anak lelaki tu ada. Contoh kalau ada anak perempuan, lelaki tak ada, tapi mak dia masih ada. Mak kepada si mati ataupun ayah kepada si mati masih ada. Jadi adik-beradik tak dapat. Bergaduh dia, saya adik-beradik. Yang mati pula abang dia, maka dia halau isteri kepada abang dia daripada rumah dia. Ini adik-beradik ni, dia pergi seorangnya, serang isteri kepada si mati, halau terus. Ini rumah kami, rumah nama suami yang si mati. Padahal si mati ada isteri, ada anak, kenapa nak halau dia? Ini harta pusaka, harta kami pula. Padahal satu sen pun dia tak layak. Saya adik-beradik, memang dia adik-beradik. Si mati ada lagi manusia yang berhak, anak dia, anak lelaki dia. Kalau ada ayah langsung tak berhak adik-beradik. Mana boleh Ustaz, kami abang dia, saya adik dia, berhak. Kau nak duit cari lain orang. Jangan tamak sangat pada duit si mati. Tambah-tambah si mati ada anak yatim, anak kecil lagi. Ada yang berlaku halau, dia halau keluarga perempuan, keluarga isteri dia, isteri semati dan anak-anak. Saya nak duduk mana Ustaz? Duduk rumah tu lah rumah pusaka. Dia kata ni nama suami, saya tak bekerja. Nama rumahnya nama si mati. Jadi adik-beradik si mati klip nak rumah tu sebab nama si mati. Sedangkan saya ada anak, suami saya yang meninggal ni pun ada anak dengan saya. Jadi ilmu faraid ni, ilmu pusaka ni tentang kena difahami betul-betul. Kita ialah sampai kadang-kadang hilang akal ni. Tambah-tambah nampak ni rumah sekarang ni Ustaz, 1,5 juta ni rumah ni, kau jual ni, tapi dia tahu fikir duit tu je. Dia tak tahu itu bukan hak dia. Yang seterusnya anak saudara perempuan. Anak saudara perempuan sama juga, mak saudara, ibu saudara, adik-beradik kepada mak dia ataupun ayah dia, adik-beradik yang perempuan tadi. Yang seterusnya, yang keberapa? Yang ke-9, wanita-wanita yang ada hubungan keturunan ataupun agama dengannya, sama agama. Maknanya perempuan tadi
boleh menunjukkan aurat perhiasan dia sesama wanita. Anak kita belajar duduk asrama, duduk dengan siapa? Satu dom yang geng perempuan, bolehlah sama dia, kan? Adapun kalau dia duduk dengan bukan muslim, wanita muslimah, maka tidak dibenarkan melihat perhiasan seorang wanita muslimah melainkan apa yang dipandangkan pada lelaki asing menurut pendapat yang sahih. Kalau dia satu bilik, kalau kat universiti mungkin ada yang bercampur, tapi tengah tak tahu ya. Mungkin dia faham hukum tu, universiti dia tak akan letakkan sekali bercampur dengan non-muslim. Andai katakanlah masa bekerja, kan, duduk menyewa dengan Ahcong pula. Siapa nama perempuan ni? Amoy. Amoy. Yang ni nak duduk dengan Amoy. Jadi auratnya terbatas lah. Auratnya bukan macam pakai seksi dia, tak boleh. Muka dengan wajah saja, muka dengan wajah. Wajah dengan tapak tangan saja. Itu susah lah masa. Bukan susah apa, itu dah aurat dia. Bukan kita buat hukum, Allah sendiri yang buat. Jangan lawan lah. Yang ke-10, apa yang dimiliki tubuhnya. Apa yang dimiliki tubuhnya itu maksudnya tubuh orang lain yang dia miliki, yakni hamba. Para hamba sahaya lelaki dan perempuan. Kalau katakan tokek tadi perempuan, dia ada hamba lelaki, boleh? Kena hamba betul lah, bukan bibi, kan? Bukan orang tukang gaji dekat meja rumput, kan? Tu siapa tu? Tukang meja rumput tu, dia tak pakai baju depan haji tu, kan? Haji meja rumput, upah sebulan sekali meja rumput. Dia ingat tu hamba dia, dia pun pakai tower dia. Kalau tu kan Messi dengan dia sekali ni, ini hamba tu. Karena Islam telah menganggap mereka sebagai anggota keluarga. Sebahagian pendapat Imam Mazhab dikhususkan kepada perempuan sahaja, tidak termasuk lelaki. Cuma sedikit sempit sedikit. Imam Mazhab kata sesama jantina sahaja. Kalau perempuan, hamba perempuan. Kalau lelaki tak masalah lah. Jadi hamba perempuan, jadi boleh dia melihat aurat tokek perempuan dia. Gitu, ya. Yang ke-11, ni pembantu lelaki yang berkhidmat dalam rumah, yang mengambil upah yang sudah lama menetap di bawah satu bumbung dan tidak berkeinginan kepada wanita disebabkan tubuhnya maupun akalnya. Ini agak luas sikit. Cuma nak kena tentukan tentang pembantu lelaki yang meja rumput tadi, yang meja rumput sebulan sekali. Ni memang dah keluar ke rumah dia, yang dah lama menetap. Dan yang kedua pula, dia tidak berkeinginan kepada wanita tu. Makcik tu, contohlah makcik pula Ustaz. Kalau wanita muda, yang tukang pembantu tu muda juga, lain macam kalau makcik-cik, makcik jadi yang berkerja rumah dia ni lelaki, yang menolong, yang jaga, kan? Jadi boleh pada masa itu diperlihatkan. Maknanya termasuk golongan yang diberikan pengecualian. Yang terakhir, yang ke-12, anak kecil yang belum tahu aurat wanita, yang masih kecil umurnya, yang belum ada keinginan syahwat seks ataupun nafsu dia itu. Apabila terlihat pada anak itu sudah ada gelora syahwatnya, maka tidak dibolehkan wanita mendedahkan lagi perhiasan dirinya dan mesti disembunyikan di hadapannya, sekalipun anak itu belum mencapai usia balik. Anak itu belum balik lagi, tapi perempuan ni tengok pun dah ada. Ada. Dia tengok handsome tu budak kecil ni, ya, macam orang tua dah. Dia tengok budak kecil ni, dia pula bernafsu. Terbalik. Biasa lelaki dulu kan, ini perempuan tengok dah bernafsu. Maka dia
harus wajib menutup dia punya perhiasan dia. Ayat tersebut tidak menyebut tentang bapa saudara, baik sebelah ibu atau bapa, karena mereka sudah dianggap seperti ayah menurut hukum adat. Amr rajuli sinu abihi, bapa saudara lelaki adalah saudara ayahnya. Jadi ini 12 pengecualian yang diberikan dalam Quran, dalam hadis Nabi berkaitan dengan aurat wanita, ya. Dan ini golongan ya, maknanya para wanita ingat, ini dia boleh dibagikan pencarian. Kalau terdedah ke apa-apa, ini saja golongannya. Ya. Kita berkahwin nanti, isteri kita dengan anak arwah kita menantu sama kan? Sama-sama. Kemudian mentua kita tu, isu bersalam tu dia, anak-anak itu boleh bersalam tak dengan Anak kita ke anak dia? anak kita, Mertua siapa? mentua kita. Boleh. Mertua kita punya. Mentua kita. Ha. Tapi anak kita yang isteri dulu. Isu boleh salam. Ni kita salam Isu salam. Pandangan tuan-tuan yang ingat? Ha? Bapak mertua dia dengan anak dia yang meninggal, isteri kita meninggal. Okey. Anak dia. Sebab dia boleh berkahwin tu. Dia kahwin. Ha. Dia kalau isu boleh berkahwin saja, dia tak boleh bersalah. Anak kita dengan bekas isteri arwah dulu kan, dengan pak mentua kita kan, yang sekarang ni dia jauh tu, dia lompat pagar. Ni anak saya, ni ya, kita panggil ayah dia kan. Ni anak perempuan saya, daripada rumah arwah dulu. Macam itulah kan. Jadi yang tentang ma'rufnya tidak boleh kan. Macam mana Makcik? Halo? Ha? Ambil yang koci-koci, anak koci ya, koci boleh lagi. Dan ada yang boleh tadi. Kalau anak tu koci kan, boleh. Tak koci. Ini dah bosan, dah ada keinginan tadi. Kan? Ada keinginan tidak boleh. Cuma kita nak kadang-kadang jaga hati kan, jaga hati. Boleh tak salam? Sombong budak ni tak nak salam dengan hatu. Ini lihat tu. Hatu tu lain rankingnya kan. Bukan cerita sombong tak sombong. Datang dia semayang kan. Jadi itu persoalan yang agak luas, yang walaupun jangan berlaku, tapi dia berlaku pening juga tuan-tuan. Macam mana kan? Kita tengok orang semua salam kan. Kalau dia boleh salam TV tu, berlaku perlu lagi, apa masalah halal lah tu. Dia pakai barang tu kan. So lepas tajuk tentang aurat golongan wanita, masih lagi aurat wanita. Nanti cerita salamnya akan sampai juga ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه